Saya buat vlog kan. Masya Allah. Hebat. Hebat lah. Okey. Thumbs up dulu. Yakin ke masyarakat. Ha. So macam mana? My bag. Okey. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, pertama sekali FJ nak minta maaf disebabkan kerana FJ lambat upload video disebabkan kerana FJ pergi ambil vaksin. Kemudian setelah ambil vaksin tu FJ demam lah. Dan vaksin yang FJ ambil tu adalah vaksin AstraZeneca. Jadi pada hari ini sebenarnya FJ nak cerita berkaitan dengan vaksin yang FJ ambil itulah, di mana baru-baru ini kita telah pun menerima maklumat yang tersebar di internet berkaitan dengan sudu ataupun barangan besi dan sebagainya akan melekat kepada diri kita setelah kita divaksin. Jadi sebenarnya pada hari yang FJ vaksin itu, pada hari Ahad yang lepas, sebenarnya FJ dah buat satu video vlog lah, di mana FJ pergi ke pusat PPV dan sebagainya dan mengambil vaksin. Dan pada ketika itu FJ pun menggunakan ni kamera DJI Osmo Pocket ni sewaktu membuat rakaman dan sebagainya. Tapi FJ ingat FJ nak buat ceritakan je lah berkaitan dengan perjalanan sepanjang pergi ke pusat PPV itu. Dan FJ sebenarnya nak membuktikan bahawa teori berkaitan dengan sudu melekat setelah divaksin itu, di mana FJ sebagai seorang pengkaji, FJ kena siasat lah akan misteri tersebut secara praktikalnya. Okay? Secara eksperimennya tak adalah sampai tahap eksperimen buat apa kandungan yang terdapat dalam vaksin tersebut, tapi FJ buat secara praktikal je lah, di mana orang kata lepas vaksin kita punya badan melekat dengan sudu dan sebagainya. Jadi sebelum pergi tu FJ buat satu video pada pagi tu FJ rakam, FJ ambil sudu garfu, kemudian FJ lekatkan di lengan sebelah kiri lah. Okay, ni lengan sebelah kiri FJ. So lengan sebelah kiri ni ialah tempat yang FJ akan vaksin lah. Jadi apabila FJ letakkan sudu tu pada waktu pagi tak silap dalam pukul 9 lebih kot kalau tak silap lah, tak ingat dah, lupa dah. Okay, dalam pukul 9 lebih tu FJ letak, apa yang berlaku ialah sudu itu melekat. Okay, sudu itu adalah melekat. Jadi sebelum divaksin pun sudu dah melekat. Kemudian nak membuktikan lagi teori tersebut, FJ letak sudu tu di bahagian bahu ataupun lengan sebelah kanan. Di sebelah kanan juga melekat. Okey, di mana kalau ikutkan sepanjang hidup FJ tak pernah lah kena vaksin ke apa ke cocok di sebelah kanan, selalu memang di sebelah kiri. Okey. Jadi apabila sudu tu melekat di kiri dan kanan, okey, tak apa, kita tak ada masalah tu kan. Seperti yang orang claim lepas vaksin badan kita jadi macam magnet dan sebagainya. Jadi FJ pun pergi ke pusat PPV dan untuk mengambil first dose lah, dos yang pertama untuk vaksin. Jadi waktu pagi tu dan sebagainya, FJ pun tak sangka waktu tengah tunggu tu tiba-tiba ada Timbalan Menteri Kesihatan 1 YB Datuk Dr. Nur Azmi datang. Kemudian tiba-tiba dia tegur FJ lah kan. Waktu tu FJ pun tak sangka dia akan tegur FJ, pasal waktu tu mungkin sebab waktu pergi ambil PPV tu FJ seorang je yang pegang kamera. Bagi FJ pegang kamera macam ni kan, FJ seorang je rakam. Jadi waktu tu Timbalan Menteri Kesihatan 1 pun ingat FJ ni orang media, okay? FJ ni orang media, tapi sebenarnya FJ saja buat rakaman untuk vlog lah. Tapi masa buat vlog tu FJ pun minta kebenaran daripada nurse yang ada dekat situ, boleh tak saya buat vlog berkaitan dengan vaksin ni untuk saya nak bagi kesedaran kepada orang ramai. Sebab FJ waktu tu nak membuktikan bahawa teori itu yang orang kata sudu melekat tu sama ada betul atau tidak. Jadi nurse pun okey, dia pun layan baik apa semua. FJ memang ucap syukur lah kepada frontliner yang ada, diorang okey je. FJ pun risau juga, takut diorang macam penat apa semua kan. Diorang penat apa semua, layan orang, takut bila FJ rakam video tu diorang macam tak suka. Tapi FJ okey je kalau frontliner kata tak boleh dan sebagainya, FJ akan hormatilah. Kalau dia kata dia penat, kadang-kadang dia tak bagi tu mungkin sebab penat dan sebagainya. Tapi FJ okey je kalau tak bagi. Tapi waktu FJ pergi tu memang layanan mesra. Lepas tu Timbalan Menteri Kesihatan pun datang tegur dan sebagainya, tak sangka lah. Kemudian sampai masuk dekat bilik tempat cucuk tu, FJ pun tanya sekali lagi pada nurse yang nak cucuk tu, okey ke tak, boleh tak saya rakam untuk vlog saya, tapi saya rakam diri sendiri lah. So nurse kata okey, tapi rakam diri sendiri, dia kata jangan rakam diorang tak suka. Tapi diorang layan okey je, diorang bukan tak suka, diorang kata rakam untuk diri sendiri lah, tapi layanan diorang tu okey je, tak adalah marah ke apa kan. So diorang pun waktu FJ nak rakam tu suruh ambil kamera tu, tunjukkan dekat vaksin tu apa semua kan. Memang okey lah. So FJ pun tunjuk, cumanya FJ mungkin tak release video tu, ataupun mungkin FJ akan kaburkan lah part tu ke apa kan. Sebab
waktu dia inject FJ punya bahu tu dia nurse tu sing-singkan lengan dia, jadi nampak lengan lah. Jadi kalau boleh FJ tak nak lah apa, macam FJ kalau boleh kan dalam video-video FJ cuba untuk elakkan daripada nampak aurat dan sebagainya lah. Okay, lepas dia cucuk apa semua tu, okey lah, FJ pun pergi pada kaunter dan seterusnya dan sebagainya. So tunggu sampailah ambil kad. Jadi bila ambil kad apa semua, FJ pun keluar daripada pusat PBB tu, pergi ke arah kereta. Lepas daripada sampai masuk dalam kereta tu, FJ pun teruslah membuat rakaman menggunakan sudu tu tadi. Okay? Ini rakaman kali kedua lah selepas FJ menerima vaksin dos pertama tu. Jadi bila FJ buat sudu tu melekat ke tak, so sama je, result dia sama je lah macam pagi, iaitu sebelum FJ menerima vaksin itu. Jadi teori tersebut FJ dah buat secara praktikal. Jadi keputusan yang FJ dapat ialah sebelum buat vaksin, dia punya sudu tu ataupun garfu tu pun melekat kat tangan sebelah kiri dan kanan. Selepas buat vaksin pun sudu melekat di bahagian sebelah kiri dan sebelah kanan lah. Okay, jadi teori tu agak tidak tepat lah kalau orang kata secara saintifiknya apabila masuk vaksin ke dalam badan akan jadi seperti magnet dan sebagainya. Itu bagi FJ kurang tepat lah, sebab sebelum tu pun dah melekat dah kan, sebelum vaksin pun dah melekat. So FJ dah dapat bukti kan. Cumanya okay, apa FJ nak cerita sikit berkaitan dengan kesan vaksin daripada AstraZeneca ni. Okay, kesan vaksin daripada AstraZeneca ni memang boleh dikatakan agak kuat lah juga kan. FJ mula-mula selalu dengar lah orang kata kalau kena vaksin AstraZeneca ni akan demam dan sebagainya. FJ pada awalnya tak percaya, sebab kalau korang siapa-siapa yang follow Instagram FJ memang antara orang yang suka berbasikal dan sebagainya. Dalam seminggu maybe 2 ke 3 kali FJ akan berbasikal lah dalam 15, 16 ataupun 20 lebih kilometer sekali kayuhan tu kan. So agak fit lah juga, bukannya nak kata duduk rumah saja tak. Lagi satu, FJ memang kalau masa kerja ataupun masa boleh bersekolah dulu FJ ngajar, jadual FJ sebenarnya penuh. Waktu PJ, waktu pagi FJ sehari ada 2-3 kelas waktu PJ lah, waktu pagi. Kemudian sebelum waktu persekolahan selalunya FJ akan jogging dulu dalam 2 km baru FJ masuk sekolah. So itu FJ punya amalan lah, jadi agak fit lah juga. Jadi FJ ingat kalau kena AstraZeneca ni biasa je lah, kalau demam tu biasa. Jadi FJ tak adalah ambil Panadol ke apa kan. Tapi lepas kena AstraZeneca tu memang FJ demam teruk. Jadi sebab itulah video ni jadi lambat ditayangkan, sebab FJ demam semalam sampai ke hari ni. Hari ni dah okey sikit. Jadi sebenarnya tak adalah 100% okey kan. Ada rasa sakit-sakit sikit, tapi FJ rasa boleh lah nak buat video, tak ada masalah lah kan. So kesan dia sangat teruk lah. That's why mungkin sebab tu orang kata ataupun pengkaji kata vaksin ni dia tak sesuai untuk orang bawah umur, kanak-kanak sebagainya. Sebab kesan dia memang teruk lah bagi AstraZeneca. Dan FJ pun baca antara kesan yang macam teruk yang kena vaksin ni adalah vaksin AstraZeneca lah. Kalau Pfizer ataupun Sinovac ni ada kesan juga, tapi kesan dia tidaklah berapa teruk sangat. Okay? Untuk AstraZeneca ni memang agak teruk. FJ akhirnya kena makanlah Panadol. Okay, ni Panadol FJ. FJ dah makan 4 biji lah daripada Panadol ni. Okay, sebab memang sakit urat apa semua, memang FJ ingat main-main lah kan. Lepas tu ni sakit ni, masih sakit lagi. FJ tak boleh sentuh sangat. Even kalau nak buka baju, macam ni nak angkat macam ni pun sakit lah. Okay, memang sakit. Mula-mula hari pertama tu tak adalah rasa apa-apa. Cumanya FJ minum air banyak, sampai hampir 3 botol. Ni 3 botol besar ni. FJ minum air banyak apa semua, tapi FJ ingat okey lah. Tapi FJ demam pada tengah malam tu. Tengah malam tu FJ rasa memang tak sedap badan, tengkuk mula rasa sakit dan sebagainya. Esoknya barulah demam. Itulah kesan daripada vaksin AstraZeneca. Jadi siapa nak ambil tak ada masalah lah. Cumanya kalau siapa-siapa yang dapat AstraZeneca ni, dia akan rasa sakit lah sikit, demam dan sebagainya kan. Tapi kalau tak silap FJ lah, kalau tak silap apa yang FJ nampak waktu FJ ambil vaksin tu, AstraZeneca ni banyak dia bagi kepada orang muda. Masa FJ punya turn tu ataupun FJ punya slot tu, banyak orang muda dia bagi. Mungkin sebab orang muda akan lebih tahan kot kalau kena AstraZeneca, jadi dia bagi kepada orang yang lebih muda lah. Dan FJ pun ada kawan-kawan yang lebih berusia dan sebagainya, banyak diorang dapat vaksin Sinovac ataupun Pfizer, mungkin lebih sesuai lah kot. Sebab kesan AstraZeneca ni dia agak macam teruk juga lah. Banyak dia bagi mungkin kepada orang muda. Mungkin FJ kata kemungkinan, sebab waktu FJ pergi tu ramai orang muda yang dapat AstraZeneca. Jadi itulah kesan dia. Tapi tak ada masalah pun.
Tak ada masalah pun, cumanya memang efek pada badan tu teruk lah. Ini pengalaman sajalah nak kongsi. Tapi kita berbalik kepada teori berkaitan dengan misteri sudu melekat selepas divaksin tu. Sebenarnya benda ni telah didedahkan oleh channel Ajar. Okay? Channel Ajar, siapa-siapa yang suka follow channel tu, dia menerangkan sesuatu perkara yang mungkin misteri pada setengah orang, tapi dia menerangkan secara saintifik lah berkaitan dengan sesuatu perkara tersebut. Jadi benda tu telah diterangkan. Dan ini sajalah FJ bagi buat video untuk menguatkan lagi bahawa teori yang orang kata sudu melekat itu tidaklah tepat, okay? Tidaklah berapa tepat. Tapi FJ bukanlah nak kata terlampau pro vaksin sangat ataupun terlampau anti vaksin sangat. FJ meletakkan diri FJ kepada bahagian tengah-tengah lah, sebab bagi FJ, orang-orang yang kata vaksin ni teruk dan sebagainya, ada yang kata menyebabkan kematian dan sebagainya, mungkin ada kemungkinan kalau badan kita mengalami alahan dan sebagainya, dia akan memberi kesan yang teruk lah. Sama ada boleh sampai paling teruk mungkin menyebabkan kematian. Mungkin ada fakta itu, tetapi FJ tidaklah menolak 100% bahawa oh you must tak payah vaksin dan sebagainya lah. Okay, FJ tak adalah sampai tahap macam itu. FJ lebih kepada logik lah. Okay, FJ akan macam FJ cakap, FJ punya metodologi FJ, firstly kita pergi pada logik dari sudut manusiawi, dari sudut alam syariat dahulu. Okay, kemudian barulah kita pergi kepada perkara-perkara yang mungkin kita fikir misteri dan sebagainya lah, kalau dia tidak dapat dirungkaikan secara saintifik. Jadi itulah kesimpulan dia. FJ dah buat, teori tersebut tidak betul. Jadi siapa-siapa yang nak vaksin, jangan risau, jangan takut, korang boleh pergi vaksin. Tak ada masalah. Dan sebenarnya COVID itu adalah real lah. Okay? COVID itu ada real. Seperti mana yang berlaku pada Allahyarhamah Siti Sarah. Dan akhirnya benda tu realiti lah. COVID ni realiti. Jadi J beri nasihat kepada semua, kita perlulah vaksin itu. Okay, sebab COVID tu real. Okay, COVID tu real. Okay, COVID tu real. Jadi kita perlukan vaksin itu untuk langkah-langkah pencegahan lah. Okay, benda ni nak cerita panjang. Okay, nak cerita panjang. Kita kalau nak bahas benda ni pun AJ rasa panjang lah. Sebab masing-masing ada pendapat masing-masing, yang mana AJ orang yang terbuka lah. Orang yang terbuka. Orang kata teori ni, teori tu dan sebagainya. AJ tak adalah menolak 100%, tak adalah menerima 100%. Sebagai pengkaji, AJ suka baca dan meletakkan kepercayaan itu 50-50 lah. AJ takkan percaya 100% terus, oh vaksin ni bahaya dan sebagainya. Okey, mungkin vaksin ni bahaya bagi setengah orang yang mengalami alahan. Kita tak dapat nafikan. Tapi bagi AJ, kadar kematian yang menyebabkan vaksin ni pun juga rendah. Okey, rendah. Maksudnya dah berjuta orang ataupun dah berbilion orang kena vaksin, tak semua mati. Kalau dah 2 bilion orang kena vaksin, 1 bilion orang mati, maka punca kematian adalah daripada vaksin lah. Tapi kalau kita tengok persentase dia rendah, mungkin sebab alahan yang diterima daripada vaksin. Okay, FJ bukannya doktor, FJ tak nak ulang lebih, takut benda yang FJ cakap ni salah. Dan kalau ada fakta yang FJ cakap ni salah, ada fakta yang lebih betul dari sudut sains dan sebagainya, korang terimalah benda tu. Apa yang FJ cakap ni sila tinggalkan lah. Ni disclaimer, okay? FJ bukan doktor, FJ bukan pengamal perubatan, FJ hanya orang biasa yang mengajar tentang kesihatan, okay? Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.